Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid tahun 6 beta yang ada pada sesi kita pada hari ini. Okay, sebelum kita memulakan kelas kita, marilah kita sama-sama membacakan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Jadi pada tengah hari ini kita akan membincangkan sambungan daripada apa yang kita telah buat pada hari Isnin yang lepas, iaitu mengenai topik nisbah dan kadaran. Okey, dan pada tengah hari ini kita akan membincangkan bagaimana kita nak menyelesaikan kita baca pada objektif pembelajaran di akhir sesi PDP hari ini, semua murid tahun 6 beta akan dapat menyelesaikan. Okey, kalau kita kelas sebelum ini kita mewakilkan sahaja. Sekarang ni kita nak menyelesaikan masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah secara individu berpandukan 5 contoh soalan yang dibincangkan oleh guru. 5 contoh soalan ni anda jadi sempat lah sebab kita masih dah suntuk ni. Okey, kemudian kriteria kejayaan kita pada hari ini adalah murid-murid dapat menyelesaikan dengan betul masalah harian yang melibatkan nisbah dan kadaran yang mudah saja. Okey. So kita akan lihat kepada beberapa contoh soalan. So yang pertama okey. Ini yang pertama. Okey. Okey. Sebelum itu cikgu nak ulang balik. Okey, katakanlah diberi A titik bertindih B. Okey, ini maksudnya kalau dalam bentuk perkataan dia nisbah A kepada B, nisbah A kepada B, bukan A nisbah kepada B, nisbah A kepada B. Itu dalam bentuk perkataan dia. Okey, itu kena ingat Okey, so kita lihat pada soalan yang pertama. Jawab soalan berikut dalam bentuk nisbah dan pecahan. Okey, macam kita dah bincang sebelum ni, nisbah dan pecahan ada berkaitan nisbah dan pecahan. Okey, soalan pertama. Okey, Najwa mempunyai 5 orang adik-beradik, 3 daripadanya adalah lelaki dan selebihnya perempuan. Apakah nisbah adik lelaki kepada adik perempuan? Okey, kita keluarkan maklumat daripada soalan ini beri. Jadi 3 lelaki 3, maksudnya perempuan ada 2. Perempuan ada 2. Jadi jumlah 5. Okey, jumlah 5. Okey. Jadi apakah nisbah adik lelaki kepada adik perempuan? Jadi adik lelaki, maksudnya lelaki dulu lelaki kepada perempuan maksudnya 3 titik bertindih 2. Ini maksudnya dalam bentuk perkataan nisbah lelaki kepada perempuan, nisbah 3 kepada 2. Okey, itu dalam bentuk nisbah. Okey, dalam bentuk pecahan lah macam mana dalam bentuk pecahan? Okey, cikgu bagi tanda palang sini. Okey, kita bentuk pecahan apa dia? Dalam bentuk pecahan apa dia? 3/2. Laki kepada perempuan 3/2. Okey. So seterusnya kita lihat kepada soalan yang kedua. Apakah nisbah adik-beradik perempuan kepada keseluruhan? Ke adik perempuan kepada keseluruhan. Okey. So soalan yang ni cikgu rasa kita tak perlu yang nyatakan dalam bentuk pecahan, cukup sekadar dalam bentuk nisbah saja. Pecahan ni cikgu padam semula. Okey, jadi kita tak perlu jawab 2 jawapan dalam bentuk pecahan tu, kita tinggalkan satu saja. Okey, so dalam bentuk nisbah begitu Yang kedua, apakah nisbah adik-beradik perempuan kepada keseluruhan? Okey, adik-beradik perempuan 2. Keseluruhan tu jumlah 5. Maksudnya 2 kepada 5. Okey, senang je. Ini senang je. Ini macam ulangan yang kita belajar pada hari Senin lepas Okey, yang kedua. Muhaisi mempunyai 4 batang pensel dan 3 batang pen. Okey. Dan anda kata anda mempunyai soalan begini,
terus kira jumlah. Ini mesti ada soalan, ini mesti akan tanya pasal jumlah juga. Jadi jumlah kesemuanya adalah 4 tambah 3 7. Ya, okey. Apakah nisbah pen kepada apakah nisbah pensel kepada pen? Pensel kepada pen senang, 4 nisbah 3. Selesai. Kemudian apakah nisbah pensel kepada keseluruhan? Nah, macam cikgu cakap tadi ya, jumlah ataupun mesti kena tahu jumlah keseluruhannya. Ini nisbah pensel kepada keseluruhan, pensel berapa? 4, keseluruhan 7. Jadi 4 nisbah 7. Okey. Apakah nisbah keseluruhan kepada pen? Ingat kalau nampak perkataan kepada tu, itu maksudnya titik perburuhan kat situ, titik begini kat situ. Jadi keseluruhan. Keseluruhan berapa? 7. Pen berapa pen? Pen 3. Alright. Ya. Tu je senang. 7 kepada 3. Alright. So kita teruskan lagi. Ya, faham okey lah. Tak faham tanya tau. Ya, soalan nombor 2, contoh yang kedua. Okey. Ini contoh keduanya, jawab soalan berikut dalam bentuk nisbah dan pecahan berdasarkan gambar rajah. Okey. Nisbah dan pecahan berdasarkan kepada gambar rajah. Okey. Apakah nisbah telefon Samsung kepada telefon Nokia? Okey. Apakah nisbah telefon Samsung kepada telefon Nokia? Di sini pun cikgu nak limitkan, kita tak perlu nyatakan dalam bentuk pecahan, nisbah cukup. Okey. Apakah nisbah telefon Samsung kepada telefon Nokia? So kita kira Samsung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 Samsung. Jadi cikgu tulis Samsung, ya. Samsung ada 6. Okey. Kemudian Nokia ada 1, 1, 2, 3. Okey, Nokia ada 3. Okey, bila anda begini, ingat cari jumlah ataupun keseluruhan. Ya, mesti tanya nanti keseluruhan. Keseluruhan tu 6 tambah 3. Jadi dapat jawapan 9. Okey. Jadi apa soalan pertama, apakah nisbah telefon Samsung kepada telefon Nokia? Samsung kepada Nokia. Samsung dulu ya. Jadi 6 3. Gitu. Okey. 6 3. Kemudian apakah nisbah telefon Samsung kepada keseluruhan? Telefon Samsung keseluruhan 9. Jadi 6 9. Okey, dan kemudian apakah nisbah keseluruhan kepada telefon Nokia? Keseluruhan kepada telefon Nokia, keseluruhan 9. Nokia 3. Allah, hai senang benar kan Akil kan? Ya, tak ada masalah soalan begini, senang saja. Alright, ya. Baca soalan tu saja. Dapatlah jawapan. Baca elok lah. Okey, nombor contoh yang ketiga. Contoh ni susah sikit. Ya. Okey, kita lihat ya. Okey, soalan dia, Puan Sumita menyediakan 12 biji kek cawan. 5 biji kek itu berperisa coklat dan selebihnya berperisa pandan. Jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan oleh anak-anaknya, berapakah nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang masih belum dimakan? Alright. Ya. Di sini ada masalah, jadi kita kena faham betul-betul masalah tu, ya. Kalau tak faham kali pertama baca kali kedua. Baca kali kedua. Jadi kita baca kali kedua. Puan Sumita menyediakan 12 biji kek cawan, 5 biji kek itu berperisa coklat dan selebihnya berperisa pandan. Jadi kalau coklat 5, pandan kita boleh kira tiap-tiap pandan mestilah 7. Sebab 7 tambah 5 12. Settle. Jadi jika 2 biji kek coklat dan 5 biji kek pandan itu telah dimakan oleh anaknya, berapakah nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang masih belum dimakan? Okay, jadi apa soalan tu? Apa yang diberi dalam soalan? Apa yang diberi yang Puan Sumita dia buat apa? Dia buat 12 biji, ya, kek cawan. Okey, ya. Kalau dia beli 12 biji kek cawan dan 5 perisa coklat, ya, dan 7 perisa pandan. Okey. Ini untuk anda fahamkan, keluarkan apa makluman yang diberi dalam soalan, ya. Ini cikgu dah ajar berkali-kali ni, patut anda dah kuasai dah sekarang ni. Okey. Ini yang diberi dalam soalan. Puan Smita buat 12 biji kek cawan, 5 perisa coklat dan 7 perisa pandan. Okey. Jadi apa yang nak kita cari? Kita nak cari nisbah bilangan, ya. Nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan
yang belum dimakan. Okey, yang belum dimakan ya. Baca dalam soalan ada tulis tu. Yang belum dimakan. Okey, kemudian apa operasi yang kita nak buat? Kita dah tahu dah jumlah dah tahu, berapa yang dah makan dah tahu. Maksudnya kita dah carilah berapa yang belum dimakan. Okey, apa dia ni? Apa dia Akil? Apa soalannya kat tangan tu? Okey, apa yang nyatakan soalan? Apa soalan? Akil? Ha, tak ada soalan. Saja saya angkat. Okey. So, jadi apa operasi kita nak buat? Kita buat operasi tolak sebab kita nak tahu berapa yang belum dimakan. Okey, jadi ingat kita buat kotak ni siap-siap lagi senang kita nampak ya. Okey, jadi perisa coklat bilangan kek yang dihasilkan ialah 5. 5 coklat. Jadi yang dimakan 3. Yang dimakan 2. 2 yang dimakan, jadi 5 tolak 2 dapat 3. Okey, yang belum dimakan ya. Kemudian yang kedua, pandan. Pandan berapa yang dibuat? Pandan ada berapa? 7. 7 pandan. Ya. Dan bilangan kek pandan yang dimakan adalah 5. Jadi bilangan kek pandan yang belum dimakan adalah 2. Ya, 7 5 tolak 2 ini 5 tolak 2. Ini 7 tolak 5. Okey, jadi dapatlah um, apa bilangan yang diperlukan. Okey, jadi so soalan tu kata berapakah nak nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan. Okey, ingat kek coklat dulu keluar. Kata kek coklat dulu keluar bermaksud mesti kek coklat di depan. Ya, di depan daripada kek pandan. Okey, kita tulis macam biasa. Jadi kek coklat ada berapa baki? Ada 3. Kek pandan ada berapa baki? Ada 2. Dah selesai. Jadi nisbah bilangan kek coklat kepada kek pandan yang masih belum dimakan ialah 3 nisbah 3 kepada 2. Senang sangat. Senang sangat. Ya? Sangat senang. Okey, yang seterusnya. Yang seterusnya nombor 2. Okey ya. Ukuran sebuah bilik ditunjukkan dalam rajah di sebelah. Sebuah kabinet dengan panjang 10 meter dan lebar 1 meter. Okey, lihat gambar rajah di sebelah. Okey, panjang 10 meter, kat sini 10 meter. Lelaki tak nampak tengok sini kira. Ni 10 meter. Okey, dia bagi tahu ukuran dah. Kemudian dan lebar, okey. Ini lantai dia, lebar dia 8 meter. Ya, panjang 8 meter, lebar 8 meter, panjang 10 meter. Okey, nampak Kemudian sebuah kabinet dengan panjang 10 meter dan lebar 1 meter hendak dipasang di salah satu bahagian dinding dalam bilik itu. Berapakah nisbah panjang kepada lebar ruang di dalam bilik yang tidak dipasang dengan kabinet? Okey, ini contoh kabinet. Ini kabinet dia, Akil. Okey. Kabinet dia begini. Aku tulis balik kabinet. Okey, kabinet dia panjang 10 meter. Sama dengan panjang rumah ni. Ya. Lebar 1 meter. Jadi lebar rumah kita dapat 8 meter. Dia panjang tak masukkan macam Akil bayangkan dia tak masukkan macam kabinet ni macam almari lah kan. Maksudnya panjang sepanjang rumah tapi dia lebarnya tak besar. Lebarnya cuma 1 meter saja. Jadi tadi lebar rumah kita 8 meter kan. Jadi kabinet tu panjang tapi dia tak lebar. Dia rendah aja. Okey. Kemudian so kita keluarkan maklumat penting dia. Okey, jadi maklumat penting dia yang pertama panjang bilik tadi. Panjang bilik 10 meter. Okey, kemudian lebar bilik 8 meter. Kemudian yang kedua, yang diberi apa dia? Panjang kabinet 10 meter. Ya, panjang kabinet 10 meter. Okey, kemudian lebar kabinet 1 meter. Okey, kemudian apa yang kita perlu juga cari? Kita perlu cari nisbah panjang kepada lebar, ya. Cari nisbah nisbah panjang kepada lebar. Panjang kepada lebar. Okey, lebar. Ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet, ya. Ruang
di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet. Ya, okey, kabinet. Okay, jadi, okey, panjang bilik. Kita terus cari penyelesaian lah. Kita buat kat sini penyelesaian dia. Kita tengok Ini panjang bilik ya 10 meter. Ya, kemudian panjang lebar bilik, panjang bilik 10 meter. Panjang kabinet pun 10 meter. Maksudnya tak ada ruang lagi lah. Memang ngam-ngam. Ngam-ngam masuk panjang. Ya. Okey, kemudian lebar bilik. Lebar bilik. Okey, tadi lebar bilik berapa baki dia? Lebar bilik 8. Lebar kabinet 1. Maksudnya berapa baki dia? Jadi lebar bilik yang tidak pasang kabinet, lebar bilik yang tidak dipasang kabinet lebar bilik yang tidak dipasang kabinet ya. Akhir kena bayangkan lah, maksudnya kabinet tu dia tak lebar, dia kecil je tapi dia panjang. Okey tu. Okey. Besar kabinet sama juga dengan okey 8 meter yang bilik punya, tolak 1 meter kabinet punya, yang tinggal adalah 7 meter. Okey, boleh faham ya? Okey lah, 7 meter. Senang aja. Jadi nisbah panjang kepada lebar ya, pinjam panjang kepada lebar, ruang di dalam bilik yang tidak dipasang kabinet ialah okey. Panjang dulu, maksudnya kita kena cari panjang dulu. Panjang dah apa dia? Panjang. Nisbah panjang kepada lebar bilik yang tidak dipasang kabinet. Berapa panjangnya? Panjang kepada lebar. Okey. Panjang kepada lebar. Panjang 10 meter. Ya, 10 meter. Okey. Panjang 10 meter. Ya. Lebar yang tidak dipasang kabinet berapa? Berapa lebar yang tidak pasang kabinet? Panjang lebar yang tidak pasang kabinet ni lah 7 lah. 7 maksudnya 10 titik bertindih 7. Maksudnya 10 nisbah 10 kepada 7 sahaja. Okey. Boleh faham tak Akil? Boleh respon tak apa yang cikgu ajar ni? Boleh. Boleh ya? Okey. Okey, jadi cikgu harap boleh respon lah. Boleh respon dan kemudian boleh buat soalan yang cikgu berikan. Okey. So, kita lihat pada contoh soalan yang cikgu ada sediakan. Okey. Okey, jadi cikgu tak pasti sama ada Akil kalau Akil guna laptop, boleh Akil buat ni. Okey. Tak apa, ya. Sebenarnya cikgu cadang cikgu nak buat sama-sama dengan murid. Ya. Okey. Cikgu akan post soalan ni dalam ruang dalam kita punya chat tu. Jadi Akil boleh klik terus. Akil klik pada ruangan chat tu boleh buat. Okey, cuba buat sekarang. Akil klik saja kat situ. Okey, klik sekarang, cikgu tunggu. Ya, kemudian kita akan masuk pergi sama-sama. Okey. Kalau dah klik, dah masuk dalam paparan ni, bagi tahu cikgu. Kita boleh buat sama-sama. Okey, dah masuk. Alright. Okey. Jadi, soalan dia begini. Okey, kita buat sama, jangan risau. Okey. Okey, nama kita dah ada kat situ dah. Right. Kita buat sama-sama. Okey. Right. Ya. Okey, yang pertama ya. Yang pertama ni Akil buat bawah dulu. Cikgu dah silap susun sebenarnya ni. Patut bawah dulu. Okey, Akil buat unit 10 dulu. Okey, unit 10 Okey. Kemudian kita lihat ke sini. Okey, rajah di bawah menunjukkan jarak dari rumah Amin ke pusat tuition dan ke sekolah. Okey. Rumah Amin, pusat tuition ke sekolah. Jadi dapat lihat di sini
daripada rumah Amin ke tuition 8 kilometer, ya, 8 kilometer, dan ni 8 kilometer sini. Okey. Dan kemudian daripada rumah Amin ke sekolah kita dapat 5 kilometer. 5 kilometer. 8 kilometer, 5 kilometer. Okey, jadi soalan dia, cari nisbah jarak dari rumah Amin ke pusat tuition kepada jarak dari pusat tuition ke sekolah. Sekejap cikgu share ke semula paparan yang ini. Okey. Okey lah, buat unit 10 dulu, okey, yang bawah, yang musab bawah tu. Okey ya. Okey. Kita ulang sekali lagi ya. Okey, Raja di bawah menunjukkan jarak dari rumah Amin ke pusat tuition dan ke sekolah. Okey, akan nampak ya, dari rumah Amin ke pusat tuition 8 kilometer, dari rumah Amin ke sekolah 5 kilometer. Jadi soalan dia, cari nisbah jarak dari rumah Amin ke pusat tuition kepada jarak dari pusat tuition ke sekolah. Okey, ha. Okey, jadi kita cari nisbah jarak dari rumah Amin ke pusat tuition. Okey, rumah Amin ke pusat tuition dapat tahu dah 8. Kepada ni titik tindih dia. Okey, kepada titik tindih dia. Okey. Kepada jarak dari pusat tuition ke sekolah. Apa jarak dari pusat tuition ke sekolah? Okey, jadi jarak pusat tuition ke sekolah adalah 8 tambah 5, 13. Ya, 13. Okey. 13. Tulis pula. Okey, dapat 13 ya. Okey, 13 kilometer. Okey. Kemudian cari jarak dari rumah Amin ke pusat tuition 8 kepada jarak pusat tuition ke sekolah. Okey, anda klik dan pilihlah jawapan yang anda rasakan betul. Ya, okey. Kemudian klik ni, drag. Ni tarik jawapan berikut tempat yang betul. Okey, anda boleh buat tarik, nak tarik ini ke, tarik ini ke, tarik ini, tarik ini. Boleh mana satu tarik. Okey. Yang kedua, Raja di bawah menunjukkan panjang riben dan tali. Panjang riben dan panjang tali. Nyatakan nisbah panjang riben ke panjang tali. Panjang riben berapa? Riben ialah 7. Tali ialah 13. Okey, jadi anda buatlah pilihan yang mana anda rasakan betul ya. Okey. Buat pilihan dan kemudian tarik jawapan tarik jawapan di atas kepada tempat jawapan tu. Yang ketiga ya. Yang ketiga, Raja di bawah menunjukkan 10 kepingkat nombor di dalam sebuah kotak. Nyatakan bila nisbah bilangan nombor genap kepada bilangan nombor ganjil. Memang nombor genap dan ganjil. Yang nombor genap ialah nombor yang boleh dibagikan dengan 2. Nombor ganjil nombor yang tidak boleh dibagikan dengan 2. Okey. Ini kita lihat ya, nombor genap dan nombor ganjil. Okey, 23 nombor genap ke nombor ganjil, Akil? 23. Nombor genap ke nombor ganjil? Genap. Okey, bila pula nombor 23 genap? Nombor genap, nombor ganjil pun tak lepas hari ni. Nombor genap dia nombor yang 2, 2, 4, 6, 8, 10. Itu nombor genap. Okey, cikgu stop sharing, cikgu share entire screen dah senang. Okey. Okey. Nombor genap nombor 2, 4, 6, 8, 10. Nombor genap. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Dia bertambah sebanyak 2. 2. 2. Tambah 2, tambah 2. Seterusnya sampailah ke ujung tambah 2. Itu nombor genap. Okey, yang kedua ada nombor ganjil. Ini kita buat nombor genap. Yang kedua dah ganjil. Tak sama juga, tapi cuma permulaan saja. Kalau nombor genap dia mesti mula dengan 2, nombor ganjil dia mula dengan 1. Jadi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15,
uh, 17, 19, 21. Okey, nampak tak kat sini? Ya. Nak pergi ke nombor yang seterusnya, tambah dengan 2 juga. Tetapi dia mula satu untuk nombor ganjil dan nombor dengan satu dengan nombor ganjil dan nombor genap memulakan dengan 2. Itu sahaja beza dia. Okey, jadi anda kata nak lihat kepada contoh hari ini. Okey, hari ini tengok ni. 23. 23 kita jangan tengok nombor depan, tengok nombor belakang. 3. Okey, 3 ada kat mana? 3 dia ada pada nombor ganjil. Nampak ni? 3. Nampak ni 3. Maksudnya kalau ada nombor yang hujung yang 3, maksudnya itu mengganjil lah. Boleh faham okey lah? So maksudnya ini adalah nombor ganjil. So 10 nombor genap. Genap. 10 genap 56. 56 genap. So apa 56 genap? Sebab ujungnya 6. Nombor belakang, nombor depan tak payah fikir. Kita tengok nombor belakang je. Nombor belakangnya ialah 6. Jadi kita lihat 6. 6 ialah nombor genap. 6. Sorry, 6 nombor genap. So apa saja nombor yang di hujungnya 6, saya nombor tu nombor pun nombor yang genap sahaja. Ya, okey. Lihat contoh soalan tadi. Okey, nyatakan nisbah dengan nombor genap ke dengan nombor ganjil, kita kelaskan dulu. Ini nombor ganjil, ya. Tengok. Nombor ganjil. Nak tulis ya. Nombor ganjil G. Okey. 23 ganjil, 23 ganjil, 10 genap, 56 genap, 71 ganjil, 28 genap, 35 ganjil, 1 ganjil, 49 ganjil, 53 ganjil, 88 genap. Okey, cuba kita kira. Bilangan nombor genap dulu. 1, kita buat tanda sikit bagi dia hilang 1 ganjil genap 2, 3, 4. Okey. Itu nombor genap. Genap adalah 4. Okey, 4 nombor genap. 4 nombor genap. Sorry, 4 nombor genap. Okay, kemudian 4. Kemudian nombor ganjil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi nombor genap kepada nombor ganjil, jawapannya berapa? 4 per 4 kepada 6. Dah pilih jawapan betul. Kemudian dia kata, bilangan beberapa keping kad nombor dimasukkan ke dalam kotak itu. Nisbah baharu bagi bilangan nombor yang genap kepada nombor ganjil menjadi 7 kepada 8. Nisbah 7 kepada 8. Jadi hitungkan bilangan kad nombor yang dimasukkan dalam kad itu, dalam kotak itu. Okey. Jadi sebelum ditambahkan nisbah tak tahu nisbah berapa keping. Nisbah setelah tambah, nisbahnya adalah 7 kepada 8. Nombor ganjil kepada nombor genap nombor ganjil 7 kepada 8. Okey. Jadi hitung bilangan kad nombor yang dimasukkan ke dalam kotak itu. Okey. Jadi kalau sebelum ni ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 nombor. Okey, ada 10 nombor. Ada 10 nombor. Jadi cuba nisbah ni, satu lagi yang cikgu nak bagi semua faham ya. Nisbah ni, andai kata anda tambah nisbah ni keseluruhannya, contohnya 7 tambah 8. Maksudnya anda akan dapat jumlah keseluruhan dia. Okey. Maksudnya kalau di sini 7 tambah 8 berapa? Berapa 7 tambah 8? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 7 tambah 8 dapat 7 tambah dengan tambah 8 dapat 15. 15. Okey, kenapa cikgu suruh tanya cari ni 15 ni? Kita guna 15. Okey. Right. Okey, cuba tulis sekejap. Tak tulis apa ni. Okey, tak apa. Ya. 15 Okay, 15. Okey. Okey, kemudian kita 15 Okey, dapat 15. Okey, jadi dia sekarang ni daripada 10 jadi 15, maksudnya ditambah berapa kad? 5 kad. Okey, 5 kad kat sini ya. Okey, pilih ada jawapan yang betul.
Okey. Jadi yang atas ni, episod kedua ni, Cikgu nak Akil dan kawan-kawan yang lain buat. Ada 3 soalan saja. Ada 4 soalan. 1, 2, 3 soalan saja. 3 soalan saja yang perlukan kefahaman daripada anda. Okey, jadi itu saja daripada cikgu untuk kali ini. Ada Akil ada soalan tak? Kalau ada tolong onkan mikrofon dan cakap kat cikgu. Ataupun kalau malu nak cakap, tulis pada ruangan chat tu. Ha. Kalau anda kata tidak ada, kita tamatkan kelas kita dan Tak ada cikgu. ada, okey. Dan kita lihatkan kepada rakaman nanti, cikgu akan sertakan dalam grup WhatsApp dan beri beserta dengan pautan latihan. Itu saja cikgu. Cikgu harap anda faham apa yang kita belajar, apa yang cikgu ajarkan pada hari ini, iaitu kita nak menyelesaikan masalah yang melibatkan masalah penyelesaian mudah yang melibatkan nisbah dan kadaran. Jadi itu saja cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.